nombor last dulu. Mama Z suka you tengok yang atas ni sebab kita tak tahu soalan ikut urutan ke ataupun soalan sambung daripada bahagian A ke B disambung atau tidak, kita tak pasti. Sebab awak batch pertama yang menggunakan format ini. Okey. So yang pertama soalan bagi kat kita course. Dapat soalan, kalau boleh bawa highlighter dalam dewan exam, boleh bawa tak highlighter? Kita tengok kat situ dia bagi fungsi course. Tak ada taklimat lagi ya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau boleh ataupun you buat pen yang basah tu kan, biar you highlight benda penting. Okey, dia kata kuantiti dia X untuk company, ni nama company ni. Nama company, kata kunci dia, kita tengok kata kunci dia adalah minimum, automatic awak kena cari margin. Margin apa? Margin cost. Jadi margin ni awak belajar dalam ekonomi kan, margin cost, margin profit. Margin tu bermaksud C prime ataupun matematik panggil pembezaan. Bila kita bezakan, kita dapat negatif 20 tambah 0.2x. Dan simbol dekat sini seperti biasa Mama Z bagi tahu awal-awal kenapa simbol ni bulat. Sebab Mama Z nak suruh pelajar ada clue samakan dengan kosong. Jadi 0.2x ni sama dengan 20. Jadi kuantiti barang ialah berapa ni? 100 kot. Sekejap lupa ambil kalkulator. Saya ambil kalkulator. Mama Z tak ada kalkulator secara Mama kalkulator. Ni. 100 kan? Rasa macam bijak Mama cik. Bukan Mama dah buat dah. 100 Mak. Okay, so 100 tu nilai kuantiti. 100 Okay, jap. Okay. So kita dapat 100. 100 ni kuantiti tapi soalan suruh cari minimum cost. Jadi Mama kena sumbat balik dalam fungsi ni. Oleh kerana kita ni soalan objektif, fungsi tu kita sumbat dalam kalkulator. Negatif 20x. Tambah 0.1 x kuasa 2 tambah dengan 5,000. Kalkulator kira, kita tekan calculate je. Kita bagi arahan je dekat kalkulator. Kira kalau nilai x-nya 100. Jadi awak akan dapat jawapannya adalah 4,000. Okey, jadi jawapan nombor 30 betul tak? Awak dapat tak B? B ni kan? Jawapannya B. Kalau soalan ni Mama Z bersyukur kalau dia objektif. Kalau dia subjektif, jalan kerjanya panjang lagi. Pelajar kena buktikan, kena buat second order. Yang ini Mama syukur. Jadi kalau pelajar dapat soalan tentang cost, kemudian dia ada tentang minimum, terus awak cari margin cost. Kalau soalan ada tentang maximum revenue, awak buat R margin revenue sama dengan kosong. Itu kata kunci dia. Tapi kalau ikutkan soalan ni, dia berada pada bahagian B. Seolah-olah soalan ni sebenarnya kena duduk di bahagian A sebab dia terlalu mudah. Jadi exam nanti awak carilah soalan gini-gini dulu. Soalan gini-gini awak score dulu. Okey, awak jangan buat differentiation. Kita tahu kan kita memang telajak minat dekat differentiation tu. Cari soalan yang kita cari makan ni. Okey, seterusnya tak boleh nak elak dah ni. Soalan nombor, ada lagi tak soalan tentang duit-duit? Ada. Nombor 28. Okey, soalan 28. Suara Mama Z clear kan? Dia macam cakap bisik-bisik dekat office kan, ramai kan. Kat rumah tak apa. Satu rumah dengan suara Mama Z. Okey, soalan nombor 28. Company ni dia kata dia guna profit, dia guna pie kecil. Maksudnya ikut orang yang buat soalan ya. So yang warna kuning ni profit. Kemudian Mama sentiasa bezakan ni warna ni, benda-benda ni semua. Okey.
Kemudian Mama pernah bagi tahu dalam kelas tambahan malam tu, kita kena tahu profit sama dengan hasil tolak belanja. Dan sekarang soalan nak tentang revenue tapi margin. Ni, marginal. Jadi sebelum Mama cari margin revenue, kena ada dulu revenue. Jadi Mama Z kena susun supaya R menjadi tajuk ataupun profit tambah dengan cost adalah revenue. Okey, so kita tengok kita punya profit dulu. Profit kita jadi Mama tulis sini sama dengan negatif 9x kuasa 2, yang ini. Mama tambah dengan yang ini, tambah 3x kuasa 2. Positif 378x. Yang ini ke apa ni? Tolak dengan 18x. Kemudian tak nampak ni, tolak 22 tambah dengan 37. Okey, oleh kerana lepas ni Mama nak cari margin, nombor belakang ni Mama tak siapkan pun tak apa. Nombor belakang ni tak siapkan tak apa sebab kalau kita differentiate nanti dia dapat kosong juga. So Mama fokus yang ini dulu. Okey, kalau tambah jadi berapa ni? Jadi negatif 6 X kuasa 2. Cuba differentiate yang ini. Negatif 12X. Negatif 12. Jadi hot ni dengan hot ni Mama Z tak payah tengok dah. Gitu. Bukan nak kira comel dot. Ni Mama Z ajar cara nak exam dah ni. Hot ni tak payah tambah. Tak payah kalut-kalut tekil waktu. Hot ni pula ni. Dapat apa ni kalau buat ni? Positif 3 ne 0x. Terang lagi bersuluh. Kan? Dah dapat dah. So kat sini dapat hot ni lah. Jadi jawapannya A. Bukan niat Mama Z tak nak ajar komplit, bukan. Sebab itu tuntutan pelajar tahun ni, dia soalan dia objektif. Jadi Mama Z ajar cara nipu gen ya. Kalau subjektif awak gen ni salah lalu. Ni kita ambil peluang soalan objektif. Okey, selesai nombor 28. Okey, kemudian Mama pergi kepada yang senang dulu sikit. Ada lagi ni. Yang ni nombor 27. Lagi banyak soalan macam ni, lagi banyak markah you boleh. Jadi siapa yang ada masalah tajuk 9.3 boleh buat study group. Hujung minggu ni Mama tak pergi mana, kita boleh buat kelas kalau nak. Kita bincang, bukan buat kelas besar dah. Kau mana tak faham tajuk 9.3 ni, Mama bagi tahu tu terang. Kalau ada 5 soalan you akan betul. Tapi kena faham dululah. Jadi siapa yang tak faham tajuk ni, buat kelas ataupun kalau malu ramai-ramai buat seorang lah, tak apa. Okay, tapi kalau ada ramai, lagi senang Mama Z tumpukan perhatian. Okay, soalan ni dia tengok the monthly average. Dia bagi average ni, ada bar ni. Ni. Okay, average cost. Lepas tu soalan ni nakal sikit. Dia bukan jahat, dia nakal. Kita jarang guna simbol D. Kita biasanya guna price, PX. So siapa yang baru tahu, Mama Z bagi tahu bahawa demand function adalah price function. Sebab dia guna perkataan demand dekat sini, kita jarang guna SEM 1. SEM 2 nanti kita guna demand. SEM 1 kita sebenarnya guna price function. Okey, kemudian soalan suruh cari harga laptop. Kata kuncinya maksimum siapa? Profit. Okey, so Mama tak ada lagi profit. Profit sama dengan hasil tolak kos. Okey, dari mana boleh dapatkan nilai hasil? Dari mana hasil? Dari sini. Boleh? Dari sini kan? Okey, jadi hasil Darab kita X. sekarang darab dengan X. 4800X tolak 16X kuasa 2. Tolak dengan kos untuk keselamatan.
memang kita kena buat kurungan dulu. Sekarang ni Mama nak tunjuk macam mana nak cari kos daripada kos purata. Okey, awak perhatikan yang kuning ni sekarang. Awak nak cari kos, awak ambil nilai tu, awak darab dengan X. Jadi 7200 per dengan X, darab dengan X. Mati X ni. Tambah dengan 800X. Jadi bila Mama Z susun kuasa tinggi dulu, negatif 16 X kuasa 2. Hak ni, tolak hak ni. Tinggal lagi 4000 X tolak 7200. Okey. Lepas tu ada perkataan maksimum tadi, Mama royak dah, kita kena cari margin. Margin apa? Margin profit. So, kita buat simbol prime. Udah pula. Okey, mula. Pi prime. So, Mama dapat negatif 32X tambah dengan 4000. Kan? Samakah dengan kosong. Acu kira dapat berapa nilai? 4000 bahagi 32. So dapat 125. Okey, 125. Okey, tapi soalan tak tanya tentang kuantiti. Soalan sebenarnya tanya tentang harga. Jadi Mama Z akan sumbat jawapan ni dalam fungsi harga. Bukan kita kira, kalkulator yang kira. 4800 tolak dengan 16 darab dengan 125. Gitu. Sama dengan RM2,800. Harga laptop logik lah kan? RM2,800. Jadi jawapan kita ialah D. Okey, Mama Z nak tanya, awak dah tahu ke cara jawapan awak nanti betul macam mana? Soalan ni nak kena guna OMR tu? Kena apa? Sebab awak objektif kan? Kan zaman sekolah, zaman sekolah kan soalan nombor 1. Gitu kan? Lepas tu buat comel pula buat. Zaman sekolah gitu kan? Betul. Kan? Yang zaman awak dah tengok ke belum? Tak pasti lagi. Belum lagi. Dah lagi Mama. Mama nak bagi tahu pun Mama pun tak tengok lagi. Kalau Mama tengok, parau. Mama pun tak tahu lagi. Kalau dia bagi, Mama bukan setakat bagi awak ni. Mama tolong kalah lalu ni. Pering. Itulah. Tak tahu lagi, Mama tak ada pendedahan lagi yang ini. Jadi backup plannya adalah pelajar kena adalah pemadam dengan pensel 2B tu dah. Kalau agak-agak mahal dalam ni, royak Mama cari luar free. Tak apa, sebatas orang. Kena ada, jangan awak lorek dengan pen pula nanti. Siapa awak tak ada, tambah-tambah pelajar lelaki ni, kalau tak ada pensel 2B, bagi tahu awal ni. Hujung minggu boleh kita pergi cari. Kalau bagi tahu waktu bekerja ni, dengan salji tebal sekarang ni, tak berapa nak keluar rumah lah salji ni. Sejuk. Pelajar tidur kedok tahu di asrama ni. Okey. Nombor 27 ada masalah lagi tak? Tak ada, Mama. Tak ada. Tak ada. Okey. So Mama masuk yang tajuk 9.3 yang lain. Okey, nombor 29. Given the equation, kita kena baca semua tau. Dia tak boleh pelajar tak boleh ambil ini saja. Tak boleh. Given the equation bla bla bla, choose correct statement for the following statement. Yang pertama, dia bagi clue tentang minimum, maksimum, kita bolayan dulu.
sebab kita nak cerita tentang maksimum minimum ni, kita kena buat DYDX dulu. Gitu. Jadi A dengan B jangan tengok lagi jawapan. Kita tengok jawapan C dulu. Daripada sini, kalau Mama Z buat DYDX, Mama Z akan dapat 6X tolak 3X kuasa 2. Jawapan C tu betul ke salah? Salah. Salah. Gitu kita buat. Lepas tu Mama akan buat yang D pula. D2Y. Ni anak Mama Z yang 3 tahun setengah tu. Dia baca buku malam-malam, Mama dengar dia cakap DYDX sama dengan kosong. Maksudnya Mama Z banyak kali sebut perkataan DYDX ni. Siapa anak Mama Z pun baca buku dia bukan keluar ABC, dia keluar DYDX sama dengan kosong. Dia lekat dekat anak Mama Z tu. Okey, ni kalau diferensi dapat berapa ni? Tolak dengan 6 tolak dengan 6X. Apa? Nak betul ke tak? Betul? Tak ada nak buat A dengan B dapat jawapan dah gitu soalan objektif. Awak jangan terlalu baik ikut urutan. Tengok A dulu, buat A. Lepas tu baru khabar-khabar jawapan dia balik bawah sekali. Masa nak jawab tu kita kena tahu sebelum dapatnya minimum mesti ada proses DYDX. Tu kata kuncinya, rezeki kita masa DYDX ni salah, tu dapat jawapan yang D. Tak dare nak cari tentang minimum maksimum. Itulah dia gaya soalan exam. Kalau awak buat set 1 sehingga set 6, itu adalah pengukuhan. Kalau awak tengok soalan Mama Z and the gang, set 1 hingga 6, itu pengukuhan. Sebab itu soalan tu kita bagi awal, nak suruh kukuh dulu konsep. Tapi soalan exam, kita ambil soalan yang daripada negeri lain, dia dah ke arah penilaian. Dia beza, pengukuhan lain, penilaian lain. Kalau compare balik soalan set 1 sehingga set 6, ada tambahan pula Mama Z baru buat set 7. Okay? Pengukuhan, yang ini adalah penilaian. Cara kita nilai ialah tak perlu kira semua benda. Okay, selesai dah nombor yang ni sudah, 19 sudah, 18 ya, 17. Okay, nombor 16. Tinggal sel. Okay, dia bagi dekat kita, thank you lah Selangor ni ya. Dia guna huruf Q kali ni, sangat bagus. Okay, dia guna huruf Q. Dia bagi kat kita revenue. Kemudian dia bagi kat kita profit. Lepas tu dia tanya tentang fixed cost. Iaitu benda yang kita tak ada, cost. Jadi berbalik kepada rumus yang ini. Untung adalah hasil tolak kos. Macam mana nak cari kos? Kos sama dengan hasil tolak untung. Itu dia. Hasil tolak untung. Rasa macam tak logik kan? Tapi itulah dia matematik. Kita pergi mari gitulah dia. Jadi kita tengok R kita tadi 276 huruf Q tu buat ekor sikit. Takut tukar dengan nombor 9. Tolak 3 Q kuasa 2. Ingat tu tolak kurungan dulu. 270 Q tolak 5 Q kuasa 2 tolak 320. Biar lambat asas selamat. Okey, sekarang ni Mama Z bagi clue dah. Dengar betul-betul ni. Bukan nak ajar spelling, bukan nak bagi clue saja. Kita tahu fixed cost ini akan berlaku apabila Q sama dengan kosong. Jadi Mama Z tak perlu kira yang ini sampai habis. Tak perlu. Rugilah kalau kira sampai habis. Okey, macam mana nak buat? Awak tengok
Yang ini jadi kosong, yang ini jadi kosong, yang ini jadi kosong, yang ini jadi kosong. Apa yang tinggal? 320. Gitu saja kita jawab objektif. 320 jawapannya C. Kalau Mama Z tak ajar buah spelling hari ni, Mama Z tahu pelajar Mama Z ni baik sangat. Dia susun. Mama, Ah, asal Q sama kosong. Gini, Mama Z bagi dalam ekonomi, total cost sama dengan variable cost tambah dengan fixed cost. Betul tak dalam ekonomi? Kalau kita nak tahu fixed cost ini akan berlaku apabila kuantiti barang sama dengan kosong. Sebab contohnya kita jual ayam, Y sama dengan ayam tu harga RM3 satu ayam, tapi kita kena bayar sewa kedai tu RM300 sebulan. Gitu. Jadi kalau kita nak tahu fixed cost ni akan berlaku apabila kita tak menjual ayam pada hari tu. Pada bulan tu kita tak berjaya menjual ayam, kita sakit, kita tak jual. Walaupun kita tak jual dengan kuantiti jualan adalah kosong, tapi kita tetap kena bayar sewa kedai iaitu RM300. Jadi sewa kedai ini kita panggil dia kos tetap. Okey tak? Boleh jadi pensyarah ekonomi tak? Boleh. Boleh dalam ekonomi Boleh, gitulah boleh. dia. Kira kalau fixed cost tu kena kuantiti kosong lah. Kuantiti kosong. Maksudnya Okay. tidak jualan kita pada bulan tu tak ada langsung. Walaupun setengah orang contoh tak, setengah orang dia tak jual, lepas tu dia tak usah bayar sewa kedai. Lepas tu landlord tanya, landlord berapa BM? Landlord tak kerti pula BM. Landlord apa? Tanah. Bukan landlord. Orang yang beri sewa sewa tu, orang yang menyewakan tempat dia, premis dia tu. Rumah. Beja. Tuan rumah, tuan kedai. Tuan kedai tu minta sewa. Dia kata saya tak boleh nak bayar sewa, saya tak jual bulan ni. Jadi dia tak faham konsep kos tetap. Walaupun kuantiti jualannya kosong, dia tetap akan terhutang dengan kos tetap. Jadi istilah lainnya, walaupun tak menjual, sewa tetap kena bayar. Apabila kuantiti kosong, akan ada juga fixed cost. So yang ini rasanya saya memang hafal buku ekonomi. Mama, kira fixed cost ni kos tetap lah. Kos tetap. Bahasa Melayu dia kos tetap. Eko Boleh? lah ni. Eko. Tengok tu ekonomi buat gini kan? Total average total cost ke? Kan simbol-simbol dia lah. Average.